Baiklah, saya harapkan yang bagi datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan kekalkan momentum kerana sesi webinar yang pertama akan bermula sebentar sahaja lagi. Baiklah yang berbahagia Datuk Seri, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan. Sesi terusnya akan membariskan moderator dan panel-panel yang cukup hebat dalam profesion masing-masing. Sesi seterusnya akan dimulakan dengan moderator yang pertama yang berbahagia Ali bin Tisas dari Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya kira yang berbahagia Profesor telah pun bersedia ya secara live dari Fakulti Pengurusan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Apa khabar yang berbahagia Profesor? Yang berbahagia Profesor boleh mendengar dengan jelas? Baik, boleh saya dengar. Alhamdulillah. Yang lain-lain juga telah bersedia ya saya kira daripada live dari masing-masing tempat masing-masing. Mr. Denison, Puan Aniza dan juga Profesor Datuk Dr. Nur Aini. Alhamdulillah. Masing-masing secara live ya pada pagi ini. Baiklah, sebelum saya menyerahkan sesi forum ini kepada Profesor Datuk Doktor, izinkan saya membaca sedikit biodata beliau. Untuk makluman yang berbahagia Datuk Seri, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Ghazali bin Abbas merupakan pesara yang baru sahaja selesai dengan 37 tahun perkhidmatan dalam awam ya. Telah bersecara sejak Julai 2020 dan beliau merupakan mantan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia dan separuh tahun daripada perkhidmatan beliau adalah unit perancang ekonomi. Kini, beliau merupakan Profesor Ikhtisas di Universiti Kebangsaan Malaysia. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis kepada yang berbahagia Profesor Datuk Doktor. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke? Dengar Doktor. Okey. Pertamanya, terima kasih kepada pengacara majlis yang begitu bersemangat daripada tadi lagi. Saya pun naik semangat dengan segala ucapan memperkenalkan diri saya tadi. Terima kasih banyak-banyak. Juga saya ambil kesempatan ini untuk terima kasih kepada Datuk Seri Uzair dan timnya yang mengendalikan program ini dan menjemput saya untuk jadi moderator. Terima kasih juga kepada semua ahli panel, ya memang hebat-hebat berdasarkan pengalaman masing-masing. Saya kenal semuanya, Alhamdulillah. Nanti saya akan perkenalkan satu persatu. Sebelum itu saya diminta untuk memberi sedikit latar belakang mengenai SDG. Terima kasih kepada pihak Ustia yang menyediakan sedikit nota untuk saya share dengan khalayak yang hadir pada pagi ini. Tadi kita start lambat sikit, lambat 5 minit, mungkin kita ada overflow 5 minit lah nanti selepas berakhirnya sesi. Kita sepatutnya bermula tadi 10.40 dan berakhir 12.40. Jadi kemungkinan kita lambatkan sikit 12.45, harap pihak penganjur tidak marah lah nanti ya kalau lebih sikit. Lepas tu kalau lunch pun rumah masing-masing, tak ada disediakan. Jadi tak kisah pasal nak pergi ke lunch lah ya. Anyway, sesi kita ni 2 jam. 2 jam dibahagikan kepada 2 sesi. Sesi pertama selama 5 minit, manakala sesi kedua 10 minit. Sesi pertama tu soalan umum, kita akan bagi, saya akan baca dan akan diulas oleh ahli panel. Manakala sesi kedua ada soalan spesifik, satu soalan untuk juga ulas oleh ahli panel selama 10 minit. Nah, seperti mana yang saya sebut tadi, saya perlu baca sedikit latar belakang. Latar belakang ni sebenarnya telah diketahui, tapi bagi faedah mungkin mereka yang hadir dalam webinar ini yang mungkin belum mengetahui dengan lebih lanjut, suka saya menyebutkan bahawa SDGs merupakan satu agenda pembangunan yang dicadangkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk menggantikan Millennium Development Goal
katanya MDG yang bermula tahun 2000 dan berakhir pada tahun 2015. Malaysia telah menyatakan komitmen menyokong pelaksanaan agenda 2030 bersama 193 negara lain di Perhimpunan Agung PBB di New York pada September 2015. Majlis SDG Nasional yang diketuai oleh YAB Perdana Menteri Malaysia telah ditubuhkan untuk merancang dan memantau pelaksanaan SDG. Unit Perancang Ekonomi adalah agensi bertanggungjawab untuk merumuskan hala tuju SDG, memantau kemajuan sasaran, mengenal pasti masalah dan melapor kepada majlis. Jabatan Perangkaan Malaysia pula telah dilantik sebagai focal point dalam pembangunan indikator SDG. Penerbitan indikator SDG Malaysia julung kali disebarkan umum pada tahun 2019 tahun lepas. Dan pada hari ini, 10 Disember, Malaysia melancarkan penerbitan kali kedua, iaitu Sustainable Development Goals Indicators Malaysia 2019 yang dirasmikan Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa bin Mohamed, Menteri di Jabatan Perdana Menteri sekejap tadi. Now kita sebelum seperti mana saya sebut tadi memulakan sesi round pertama, saya akan perkenalkan kepada hadirin ahli panel kita hari ini. As I said, ada 4 orang, bermula dengan Dr. Zunika bin Mohamed. Ada ke? Of course ada lah ya. Saya baca WhatsApp tadi, dia kata ada, walaupun saya tak nampak gambar dia buat masa ini. Dr. Zunika sekali sebagai Timbalan Ketua Pengarah Makro Unit Perancang Ekonomi. Dia menyertai EPU sejak tahun 1994. Boleh lama tu. Tetapi 3 tahun selepas saya sertai EPU tahun 1991. PhD dalam bidang ekonomi dan sarjana juga dalam bidang ekonomi daripada PhD-nya daripada UPM, sarjananya daripada UIA. Dia ada juga diploma daripada Intan as well as sarjana muda ekonomi daripada University of North Texas. Dr. Zunika saya dah kenal lama dia lahir keseluruhan lahir dia dekat EPU lah, except sekejap dia keluar dekat Kementerian Pertanian dan keluar belajar. So itu Dr. Zunika yang pertama. Yang kedua, kita ada town planner Aniza binti Haji Osman, juga lama dengan Jabatan Perancang Bandar. Most of her career di MBSA, Majlis Bandaran Shah Alam. Kecuali sekejap, saya tengok dalam CV ni setahun di majlis sebagai pengarah perancangan Majlis Pembandaran Kelang. Jadi basically dia adalah town planner dengan ijazah sarjana muda perancang ekonomi daripada UTM. Lamalah ni dulu. Jadi seorang yang sangat berpengalaman dalam bidangnya. Manakala ahli panel yang ketiga, ini pun saya dah kenal lama lah. Saya kebetulan seperti mana disebut oleh moderator pula pengurusi majlis tadi, sebagai KSU KPM. KPM pada masa tu bergabung dengan KPP. Jadi kita sentiasa berjumpa lah dengan BC-BC ni. Jadi Prof Naim ni salah seorang daripada BC yang lama, yang hebat. Dia lah saintis negara. Jarang nilai SPC lah kepada saya. Dia first degree in physics, PhD pun in physics. Wah, hebat. Selama dah sangat 5 tahun dia di UMT. Oleh kerana UMT duduk di tepi pantai, tepi laut, jadi dia punya bidang fokus juga mengenai oceanografi, ya. So kita ada ahli panel yang sangat tepat untuk mengupas tema yang diberikan kepada kita pada pagi ini. Manakala Profesor Datuk Dr. Denison Jaya Surya, dia pun orang yang hebat, ramai yang kenal dia. Dia basically ada PhD in Sociology.
Sekarang ni dia bersama-sama dengan UKM sebagai research fellow di Public Advocacy and Institute of Ethnic Study kita. Satu keluarga lah kita dengan Prof. Datuk Dinesh ni, kita sama-sama di UKM sekarang. Ya, dia juga pernah menjadi Profesor Ikhtisas di kita lah. Ya, but now he is the research fellow. Dia juga dilantik sebagai ahli National Science Council 2020 hingga 2022. So memang hebat. Jadi dia juga menulis satu buku ataupun artikel Localizing among P40 Neighborhood in Klang Valley early this year, diterbitkan oleh kita UKM. Jadi saya percaya dengan line up yang kita aturkan, yang diaturkan oleh pihak Jabatan Perangkaan, saya pasti kupasan-kupasan nanti akan banyak manfaatnya kepada kita semua. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, kita akan masuk kepada pusingan pertama. Seperti saya sebut tadi, pusingan pertama setiap ahli panel mempunyai 5 minit untuk respon kepada satu soalan umum. Soalan umum yang saya akan baca di sini yang disediakan oleh pihak penganjur Jabatan Perangkaan seperti berikut. Peranan Jabatan Perangkaan Malaysia dalam SDG adalah membangunkan indikator SDG dan mengumpul data berkaitan untuk mengukur pencapaian agenda 2030 atau SDG. Apakah peranan atau sumbangan agensi yang berbeza datuk, profesor, doktor, tuan-puan dalam membantu negara mencapai matlamat agenda 2030 SDG? Itu soalan umumnya. Jadi untuk ini saya jemputlah panel kita yang pertama, Dr. Zunika, selama 5 minit untuk memberi ulasan. Dengan segala hormatnya saya persilakan Dr. Zunika. Terima kasih Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Ghazali Abbas, rakan terkerja saya sepanjang saya bekerja di EPU lah. Datuk meninggalkan kami dululah. Kita masih lagi di EPU. Yang berbahagia Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSA, kerana menjemput EPU untuk sama dalam sesi webinar pagi ini untuk kita membincangkan berhubung dengan pembangunan mampan harapan generasi masa depan, tajuk forum kita pada pagi ini. EPU sebagaimana kita tahu adalah sebuah central agency di dalam kerajaan Malaysia, dan untuk itu EPU telah pun diberikan peranan untuk menjayakan SDG ini dalam perspektif sebagai central agency dalam menyediakan beberapa perkara. Pertamanya adalah EPU berperanan untuk merancang pembangunan 5 tahun jangka panjang, jangka sederhana, bagi memastikan bahawa ekonomi negara dapat berkembang sebagaimana yang diinginkan. Dan yang keduanya adalah untuk membuat penyelarasan berhubung dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Dan yang ketiganya adalah mengagihkan peruntukan perbelanjaan pembangunan untuk pelaksanaan program-program pembangunan ekonomi dan juga pembangunan sosial, keselamatan dan sebagainya. Dan yang keempatnya adalah untuk menyelaras dan memantau kemajuan program nasional ataupun inisiatif dan projek pembangunan yang seperti saya sebutkan tadi. Dan akhirnya adalah juga untuk menjadi pemujah cara pihak berkepentingan bagi kerjasama antarabangsa dan pembangunan rentas sempadan. Di samping menjadi urustia kepada jawatankuasa perancang pembangunan sosioekonomi peringkat nasional seperti Majlis Tindakan Ekonomi EAC yang sekarang ini melihat perkara-perkara yang perlu ditangani dalam kita menghadapi pandemik COVID.
dan juga Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara JPPN yang dipengerusikan oleh Tan Sri KSN untuk membincangkan perkara-perkara dasar dalam pembangunan ekonomi. Dan atas kapasiti ini, EPU telah diamanahkan juga sebagai focal point SDG di Malaysia. Dalam hubungan ini, UPE, JPN berperanan untuk memastikan SDG diterapkan dalam agenda pembangunan nasional dan dijajarkan kepada rancangan pembangunan negara. Untuk melaksanakan amanah ini, EPU telah pun melaksanakan beberapa inisiatif. Suka saya kongsikan di sini. Pertamanya ialah EPU telah menyediakan rangka roadmap SDG. Kita tahu bahawa SDG Agenda 2030 ini mengambil masa sepanjang 15 tahun. Jadi dalam memastikan pelaksanaan SDG ini dapat kita jajarkan dengan dasar dan strategi pembangunan negara, kita telah bahagikan pelaksanaan SDG ini kepada 3 fasa. Fasa yang pertama akan mengambil masa 5 tahun 2016 hingga 2020 dan akan menumpukan kepada pencapaian SDG mengikut bidang-bidang keutamaan Rancangan Malaysia ke-11 dan Paruh Penggar Rancangan Malaysia ke-11. Fasa kedua akan bermula di bawah Rancangan Malaysia ke-12 tahun 2020 hingga 2025 dan akhirnya adalah fasa ketiga Rancangan Malaysia ke-13 kelak. Jadi ini adalah kerja EPU yang kita sedang laksanakan untuk memastikan bahawa SDG kita dapat masukkan dalam perancangan pembangunan negara. Saya rasa itu saya dapat kongsi dulu. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Azali. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak. Sebenarnya semasa SDG diperkenalkan tahun 2005, I was in EPU lah. Telah sama-sama menyediakan laporan apa yang patut untuk melaporkan pencapaian SDG dalam konteks Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. Now saya berpindah kepada ahli panel yang kedua, TPR Aniza Osman, Town Planner Aniza Osman, untuk mengupasnya dari perspektif mungkin Majlis Perbandaran. Silakan. Tak dengar sangat. Kita tak dengar, ada technical tu. Orang lain boleh dengar ke? Cuba bercakap di Puan Aniza. Tak dengar. Tak dapat dengar. Tak dengar. Kita punya khalayak pun juga kata tak dengar. Dah unmute. Kita tak dapat dengar. Cuba lagi. Dengar tak? Kakak dah buat dia. Dengar sayup-sayup. Ha? Sayup dengar. Macam dengar sebelah gunung. Kena dekat lagi kot dengan speaker tu. Dia dekat lagi Kena dekat lagi Dekat lagi. dengan speaker. Apa dengan saya ada masalah dengan kamera ni. Saya Okey, tak dah. buat ini saya dengar saya suara saja boleh? Anda tak apa, saya dengar dah. Kita dah dengar dah. Dah dengar ya? Okey. Ha. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, yang bahagia Datuk jika ditanya peranan kami dalam PBT ini memang banyaklah dan mencabar. Ini adalah kerana PBT merupakan medium pengantara kepada komuniti masyarakat setempat. Dasar dan polisi
Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri diserapkan dalam pelaksanaan pengurusan bandar supaya impaknya dapat dirasai oleh masyarakat secara langsung lah. Berkenaan dengan SDGs ini, sebenarnya Majlis Bandaraya Shah Alam telah memulakan gerakan perjalanan seawal pada tahun 2000 lagi, yang mana pada waktu itu dikenali sebagai Agenda 21 iaitu LA 21. Program ini memangnya tidak asing lagi di kalangan penduduk dan stakeholder lah, di mana kami menggunakan pendekatan secara holistik, iaitu membuat keputusan secara bersama. Dan program ini masih diteruskanlah sehingga ke hari ini. Dan pada tahun 2018 melalui projek Low Carbon City Framework LCCF, MBSA telah menerima anugerah Diamond kerana telah mencapai pengurangan karbon tertinggi, dan MBSA satu-satunya PBT Malaysia yang menggunakan city base, iaitu pakai 4 elemen yang ada dalam LCCF itu sendirilah. Kejayaan ini telah membuka peluang kepada kami untuk mengorak langkah ke peringkat antarabangsa, di mana MBSA telah dipilih sebagai Asian SDGs Frontrunner Cities. Program ini adalah di bawah Asian Based Integrated Development Program yang dibiayai oleh Japan Asian Integrated Fund dan juga Institute for Global Environment iaitu AGES. Melalui program ini, MBSA telah diberi pendedahan tentang SDGs yang mempunyai 17 matlamat, 169 sasaran dan 230 indikator lah. Berdasarkan asas pelaksanaan LA 21 sedia ada yang kukuh, kami terus committed untuk melaksanakan SDGs ini secara holistik melalui perkongsian serta kerjasama strategik. Pendekatan secara bottom up dan pelaksanaan di peringkat tempatan bersama komuniti adalah penting bagi mendapatkan output yang lebih berkesan dan konsisten lah. MBSA bukan sahaja memberi fokus kepada SDG 11 yang khusus di bawah bidang kuasa pihak berkuasa tempatan iaitu pembangunan bandar mampan, tetapi juga turut melihat SDGs yang lain jugalah dengan berkongsi dengan semua pihak berkenaan maklumat yang ada dalam indikator berkenaan. MBSA sebagai pengurus bandar mempunyai visi iaitu sebuah bandaraya yang berkualiti, aman, kondusif dan unggul. Bagi merealisasikan visi ini, kami telah menggariskan misi iaitu kami komited untuk meningkatkan mutu sistem penyampaian dan pentadbiran bagi memastikan perkhidmatan yang lebih cekap lah dan berkesan dan dinamik ke arah kecemerlangan. Perkara ini kami dokumentkan dalam perancangan strategik Shah Alam, di mana semua tindakan jabatan dalaman MBSA adalah berpaksikan kepada visi dan misi inilah. Peranan MBSA dapat dilihat dalam menterjemahkan program negara berdasarkan agenda global di peringkat tempatan. Kami juga berperanan menyediakan mekanisme pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan melalui inisiatif penyediaan Voluntary Local Review VLR, di mana yang telah digariskan dalam SDGs Roadmap Shah Alam lah. Bagi menzahirkan komitmen penuh dalam usaha menyediakan laporan ini, MBSA telah membuat public engagement dengan stakeholders dan juga penduduk lah melalui mengadakan program-program yang berkaitan, iaitu seperti kami telah berjaya mengadakan bengkel untuk menyediakan kerangka SDGs tersebut yang melibatkan semua pihak, dan juga telah melancarkan SDGs Roadmap Shah Alam di World Urban Forum Abu Dhabi pada Februari yang lepas lah. Dan juga
sempat mengadakan webinar secara online yang melibatkan semua warga kerja MBSA pada bulan April, Mei dan juga kepada wakil-wakil penduduk. Maksudnya semasa PKP pertama akibat daripada pandemik COVID-19 yang melanda negara tersebut, kami manfaatkan sepenuhnya lah dengan mengadakan webinar secara online seperti inilah. Dan juga kami berkesempatan untuk berkongsi pengalaman dengan pihak daripada United Nations berkenaan dengan pelaksanaan SDGs inilah. Dan Shah Alam komited untuk menjadi pelopor matlamat pembangunan Bandar Mampan di Malaysia. Besar hasrat kami sebenarnya kami bercita-cita untuk menyerahkan VLR report Malaysia pertama ke High Political Forum Antarabangsa yang dijangka akan diadakan pada Julai tahun hadapan. Sebagai perkongsian, baru-baru ini juga kami telah menyertai Malaysian Urban Forum dan MBSA telah menerima sijil penghargaan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia sendiri atas komitmen dan penglibatan kami lah dalam memperjuangkan SDGs ini. Yang bahagia Datuk, Datin, tuan-tuan dan puan-puan jika dilihat semula perjalanan kami sepanjang 20 tahun yang lalu yang bermula dengan pendekatan LA21 dan kini menggunakan pakai kaedah SDGs yang mempunyai 17 matlamat yang lebih holistik. Sebenarnya bukanlah mudah, banyak cabaran dan pengorbanan yang memerlukan komitmen daripada semua pihak. Selain itu, faktor yang mendorong Puan Aniza, ya. kita ada sedikit overflow tadi untuk waktu 5 minit tu, mungkin boleh rumuskan kot untuk Saya dah nak ke paragraf yang terakhir ni. Okey, sebenarnya bukanlah mudah Jadi selain itu faktor yang mendorong memudahkan usaha kami ini adalah kerana kami mendapat sokongan sepenuhnya lah daripada pihak pengurusan tertinggi yang memahami pentingnya elemen SDGs ini yang perlu diterapkan ke arah capai suatu pembangunan yang mampan lah. Itu saja yang bahagia Datuk, kongsian saya dengan peranan dan peranan MBSA lah dalam memperjuangkan SDGs ini. Okey, terima kasih banyak-banyak. Sorry saya interrupt tadi tu. Tak apa. Okey, now tanpa melengahkan masa, saya jemput Prof. Datuk Dr. Nuraini binti Haji Mokhtar, Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, Profesor Datuk Pengerusi. Boleh dengar tak? Boleh. Okey, Alhamdulillah, Datuk Sri Dr. Uzair dan rakan-rakan panel penceramah dan pendengar sekalian. Saya pertamanya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih di atas jemputan daripada Jabatan Perangkaan kepada saya pada hari ini untuk berkongsi lah dan juga memberi respon terhadap pelaporan yang dilancarkan berkaitan dengan SDG 2019 oleh Datuk Seri Dr. Uzair tadi. Datuk Pengerusi, memanglah kalau ikutkan peranan agensi dan bidang daripada universiti ni, saya mewakili daripada bahagian pendidikan lah. Jadi kalau dengan SDG yang keempat, namun begitu saya ingin relate tentang apa yang dibentangkan tadi oleh pihak DOSM saya ucapkan syabas dan tahniah because it's a very big, very mouthful dengan data-data. Jadi saya percaya kita dengan orang kata dengan so massive data and information dan telah pendekatan yang dibuat oleh DOSM menyebarluaskan maklumat-maklumat ini, dan saya mengalu-alukanlah daripada hak warga universiti tempatan juga. Jadi saya ingin berkongsi dari segi pendekatan kita apabila kita dengan tajuk pembangunan mampan,
harapan generasi masa depan. Jadi kita talk about the people, ya. Kalau ikutkan pengertian pemahaman tentang sustainability itself, kita melihat bahawa ini peranan kita as leaders. Kita kena perhatikan bahawa apa kelangsungan yang kita ada sekarang, yang kita miliki, yang kita merasai, ya, kita menikmatinya, tidak ada kompromi untuk generasi masa akan datang. So itulah kalau kita mempunyai wawasan yang sama sedemikian. Jadi apa yang dibuatkan oleh DOSM, EPU dan semua rakan-rakan sekalian, ya, daripada peringkat pelbagai lapisan. Jadi saya percaya, saya mengalu-alukan perbincangan pada hari ini dan ingin menengahkan apa yang kita buat di universiti dan juga daripada Kementerian Pendidikan Tinggi sendiri. Seperti yang disebutkan oleh rakan-rakan kita tadi, bahawa kalau kita lihat, kita perlu ada sinergi, ya, dari segi pencapaian indikator KPI kita yang bertambah baik adalah 75, tapi ada ruang-ruang yang kita boleh ketengahkan di mana kita boleh perbaiki dari segi perkongsian. Jadi bawah SDG 16, ya, itu kita nampak lebih kepada pengurusan tadbir urus, ya, macam mana kita gunakan resources yang kita ada, sumber yang kita ada, macam mana budaya kita recycling atau kita semula, di mana kita lihat kepada green economy dan circular economy. Jadi itu boleh membantu dari segi perancangan keuangan, kelestarian keuangan negara juga. Jadi dengan itu dia berkait rapat, semua SDG itu berkait rapat, sehinggalah orang kata pokoknya apa yang saya nak bentang pada hari ini mewakili warga pendidikan. Slide ni. Saya ingin lihat bahawa kita bersama-sama dengan hasrat kebangsaan dan juga global, di mana Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 telah sudah ada blueprint tu masa zaman Datuk Sri juga, Datuk Doktor juga, ya. Jadi Pelan Pembangunan Pendidikan pada ketika itu kita lihat daripada peringkat sekolah, peringkat preschool, di mana early child education tu penting. Itu yang kita lihat, ya, dari segi indikator yang disebutkan oleh Datuk Seri Buzier tadi. Jadi apabila kita lihat kepada peringkat sekolah menengah dan peringkat pendidikan tinggi, jadi di sinilah perlunya ada sinergi antara alam persekolahan sehinggalah pendidikan tinggi. Jadi saya memang bersama-sama dengan universiti tempatan, ya, sama ada swasta dan juga universiti awam, ya, di peringkat naik-naik chancellor, kita lihat bahawa bahagian education, ya, untuk Sustainable Development Goal UNESCO adalah bertepatan dan dengan matlamat pendidikan dan pembangunan kelestarian, ya, apa yang diusahakan oleh negara. Jadi setiap universiti memang ada, dia come up with their own, dan dia menjajarkan apa rasa untuk universiti dan juga program yang ditawarkan dan juga aktiviti yang dijalankan untuk mahasiswa, pelajar, supaya graduan yang keluar, ya, adalah menjadi orang kata generasi akan datang yang membawa orang kata cita rasa, jati diri, holistik, ya, untuk pembangunan dan perkembangan orang kata negara. Jadi itulah kita berpandukan dengan plan strategik. Kalau UMT kita ada plan strategik 2018-2022, kita ada midterm review, ya, pada tahun ini, dan kita teruskan dan seterusnya kita akan jajarkan dengan 2030, ya. Di mana kampus lestari itu the blueprint akan menjadi orang kata part of the guiding principle bagi kita melihat bahawa dari segi aspek infrastrukturnya, dari segi keupayaan infrastrukturnya kita buat dalam segi ICT-nya, dari segi orang kata kemudahan-kemudahan lain, dari segi sahsiah pelajar, dari segi keupayaan pelajar mendapat pekerjaan, ya, setelah keluar nanti. Jadi dengan itu di bawah kampus kita ada green matrix, bawah ranking peringkat global. Kalau peringkat lokal kita ada dasar, okey, dan kita nak kena implement dan kita ada benchmark dengan global needs, ya, daripada UI green matrix. Kita ada impact rankings, yang ini pun semua universiti bersandarkan sebagai panduan, ya, untuk melihat
persaingan ataupun di mana duduknya kita sebagai kita melihat internal check sama ada the quality pendidikan tu ada. Jadi in the nutshell bawah SDG 4 kita mesti pastikan bahawa pendidikan yang berkualiti ya menyeluruh dan saksama serta menggalakkan peluang pembelajaran sepanjang hayat untuk semua. Jadi dari segi aspek pelbagai program ya entry sama ada degree formal ataupun daripada pihak luar kita ada APEL program, kita ada professional program pelanjutan dan sebagainya. So macam-macam secara kreatif kita tawarkan kepada warga supaya generasi akan datang dapat ya menghayati kehidupan, kelangsungan kehidupan yang sejahtera. Okay, next. Dari segi kita tengok macam ni pula. Kalau dari segi aspek sustainable development kita lihat bahawa kalau all the goals ya, at the end of the day kita tengok kepada orang yang seperti saya sebutkan tadi is people, peace and harmony ya. Kita talk about happiness index ya, continuity in life, and then kita lihat kepada prosperity. Kita dari segi social aspect kita perlu lihat kepada equity kita, participation kita di dalam sektor ekonomi. But the most important ni kita what do we do as orang kata planet that we have in 3/4 is the water, 3/4 of the earth the water. So how do we do? How do we look at the climate change that we have now? Jadi dengan agenda perubahan-perubahan itu, challenges itu, kita perlu bekerjasama. This is partnership. Jadi the 5 P's apa yang dipaparkan oleh Datuk Seri Dr. Uzair juga saya echo di sini supaya is this the future that we want? Inikah yang masa depan yang kita mahu? Jadi kita nak tinggalkan sekarang kita leaders juga in our own way dan kita harap generasi akan datang juga akan menjadi leaders untuk orang kata menjadi advocate ya sebagai advokasi untuk sustainability. Ya, macam-macam kalau kita tengok challenges daripada climate change, perubahan kadang-kadang pertanian pun terkesan dari segi pencemaran, dari segi loss of biodiversity. Itu antara aspek yang penting kita lihat. Pertama tabir urus tadi, kedua dari segi loss of biodiversity, dari segi perubahan cuaca dan dari segi budaya kita, budaya consumption kita. Adakah kita ada effort untuk penjimatan, adakah kita effort untuk recycle, adakah kita accumulate all these waste? What do we do with all these waste? Jadi macam mana kita guna dengan alam sekitar, resources yang ada dengan baik. Umpamanya air, umpamanya tenaga. How do we do? So kita kena lihat kepada teknologi yang boleh dibangunkan. So itulah peranan universiti. Next. Kita perlu ada scientific excellence ya dari segi pembangunan minda. Sebab itulah dalam program-program yang saya kata indikator mungkin kita perlu lihat tentang STEM ya. Dari segi penghayatan pelajar di peringkat rendah, matematik memang rendah. Ya, dari segi pengupayaan mereka di peringkat awal, kita perlu daripada awal lagi kita dedahkan mereka suka pada sains ni. Jadi capacity building daripada lapisan ya, semua daripada peringkat awal lagi sehinggalah sampai dia graduate, sehinggalah orang dewasa yang perlu profesional ni masih lagi orang kata nak in touch dengan apa itu sustainability umpamanya. Dia still continue lifelong learning. Jadi the impact of orang kata kerajaan, industri, universiti dan NGO dan sebagainya kalau kita bekerjasama dengan orang kata dengan wawasan yang sama that we want to leave something behind good. We don't want to leave something rubbish pada anak-anak kita semua. Jadi dengan itulah kita perlu ada projek-projek ataupun daripada EPU umpamanya dan kita diturunkan dengan program-program yang ada daripada universiti bersama untuk dilaksanakan oleh pelajar dengan komuniti. Jadi itulah macam mana kita lihat pemantauan dia, adakah reporting yang ada dekat DOSM tadi mencukupi. Jadi saya percaya ini untuk pada fasa yang pertama RMK 11, saya percaya banyak lagi data-data lagi sekiranya kita ada sinergi dengan universiti-universiti yang memang ada data-data yang begitu banyak tentang program yang dilaksanakan. Okey. So ini okey. Overflow. Okey, thank you Datuk. So mungkin kita sambung dalam sesi kalau Prof nak rumuskan pun boleh juga lah. Boleh. Terima kasih. Okey, so kita jemput, minta maaf Prof saya terpaksa interrupt tadi. Saya dah bagi 3 minit lebih nanti orang lain pula berkata saya kenapa saya tak interrupt.
But anyway, nice listening to you. Banyak maklumat yang kita boleh sebenarnya cernakan untuk faedah bersama. Now saya jemput yang berbahagia Prof. Datuk Dr. Denison Jayasuriya. Silakan. Okey, terima kasih Datuk dan juga ahli panel dan juga kepada Chief Statistician Datuk Seri kami. Saya akan sentuh kepada peranan dan sumbangan pihak NGO ataupun dipanggil sebagai CSO atau masyarakat madani, voluntary sector dan sebagainya. Saya mewakili jaringan CSO SDG dan ini adalah satu kumpulan lebih 50 NGO yang bermain peranan dari segi ekonomi, sosial dan alam sekitar. Dan kami telah mula dari 2015 dan memainkan peranan sebagai satu pasukan yang bekerjasama dengan agensi kerajaan, swasta dan juga di kawasan akar umbi. Boleh dikatakan jaringan CSO SDG Alliance ini menjadi satu ahli dalam EPU Steering Committee bila kami beri pandangan dari CSO dan NGO untuk beberapa aspek tentang roadmap, National Review Report yang telah dibentangkan di New York in 2017. NGO telah melibat diri dalam beberapa jawatan kuasa EPU dan telah memberi pandangan dan feedback. Kami juga telah ambil bahagian di New York untuk beri pandangan sebagai CSO di High Level Political Forum. So ini menjadi satu peranan yang baik untuk membuat perkhidmatan di akar umbi dan juga advokasi tentang dasar dan sebagainya. Kami juga melibat diri dengan DOSM, beberapa perbincangan tentang statistik sebab statistical data is important, tapi kami juga ada micro data dan case study approach yang boleh complement statistical approach. Kami juga sebagai satu pasukan tahun dulu menjadi sekretariat kepada kumpulan rentas parti Parlimen Malaysia. Tadi Menteri pun telah sebut tentang kumpulan rentas parti Malaysia dan nanti saya akan beri sedikit penjelasan tentang apa rentas parti ini, di mana NGO bekerjasama dengan ahli parlimen, Dewan Negara dan Dewan Rakyat, dan kami turun untuk localizing activity di kawasan 10 kawasan parlimen di Malaysia termasuk dari Kedah, Kelantan di Jeli, Selangor di Rawang, Petaling Jaya di Pahang di Bentong, Johor di Tanjung Pia dan juga di Sabah dan Sarawak, 4 kawasan parlimen di mana kita turun dengan wakil rakyat dan mengambil bahagian dalam aktiviti perbincangan dengan agensi kerajaan dan mengambil beberapa langkah-langkah untuk bekerjasama dengan agensi kerajaan dan juga penduduk akar umbi. So ini menjadi satu peranan yang kami memain sebagai jaringan CSO SDG Alliance dan tahun ini Kementerian Kewangan telah beri kumpulan kami 2 juta
dan tahun hadapan mereka akan memberi 5 juta untuk menlibat di dalam 30 kawasan parlimen untuk localizing. Dan kami termasuk NGO dan juga setakat ini ada 6 universiti awam yang ambil bahagian macam UKM, Universiti Kelantan, UUM, Sabah dan Sarawak dan sebagainya. So itu memberi satu pandangan peranan CSO bekerjasama dengan agensi kerajaan dan semua kumpulan sebagai stakeholder engagement. Itu saja Datuk. Saya ingat saya punya 5 minit sudah habis. Nanti soalan kedua saya boleh lanjutkan tentang metodologi dan approach yang kami menjalankan untuk localizing SDG. So di sini saya ucapkan terima kasih dan juga peranan yang dimain oleh DOSM. Saya fikir access to data menjadi satu perkara yang baik dan juga bekerjasama dengan EPU setakat ini memberi banyak penggalakan. Thank you very much. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dot 5 minit. Alhamdulillah. Sebenarnya setelah kita dengar keempat-empat ahli panel, jelas sekali setiap pihak mempunyai peranannya masing-masing. Akademianya, pihak kerajaannya, NGOs-nya. Tanpa peranan semua pihak ini, tentu penghasilan dan pencapaian apa yang kita nak lakukan tidak boleh menjadi maksimum. Untuk itu, terima kasih di atas kupasan-kupasan yang telah dibuat. Now kita pergi kepada pusingan kedua. Dalam pusingan kedua ini, tadi ada permintaan daripada panel kita yang kedua, Puan Aniza, untuk jadi panel terakhir kerana dia ada masalah teknikal. Kalau kita boleh benarkan itu, jadi dia jadi panel terakhir, makanya yang pertama tetap Dr. Zunika, yang kedua akan jadi Prof. Datuk Dr. Noaini, yang ketiga Prof. Datuk Dr. Danisen, dan terakhir Puan Aniza. Boleh ke? Boleh Datuk. No problem. Alright, now kita ke pusingan kedua. Sebenarnya saya sebut tadi ada soalan khusus. Soalannya sebenarnya berikut. SDG merangkumi 17 goals ataupun matlamat, 169 targets ataupun sasaran, dan 247 indikator yang meliputi 3 dimensi, iaitu sosial, alam sekitar dan ekonomi. Skop SDG ini adalah luas, bukan sahaja meliputi isu di peringkat bandar hinggalah keluar bandar, malahan juga dari segi pembangunan negara hingga kesejahteraan hidup rakyat, selaras dengan tema SDG Leaving No One Behind. Kejayaan SDG sudah tentu memerlukan penglibatan semua pihak di setiap peringkat, termasuk sektor awam, swasta dan NGO. Apakah program EPU, ini soalan untuk Dr. Zunika, soalan khusus, apakah program EPU sejak 5 tahun lepas bagi menjayakan SDG di peringkat bandar dan luar bandar? Dan dia ada soalan kembar kat sini, dalam mengukur pencapaian negara ke arah agenda 2030 adalah penting bagi setiap target SDG. Dalam hal ini, yang manakah peranan ataupun tindakan EPU dalam menyediakan target SDG negara agar pemantauan SDG dapat dibuat dengan lebih tepat? So, silakan Dr. Zunika, 10 minit. Terima kasih yang berbahagia Prof. Dr. Datuk atas soalan tadi. Saya sambung sedikit daripada kesinambungan daripada sesi ramuan tadi. EPU juga telah terlibat untuk meningkatkan kesedaran awam mengenai SDG. Kita telah mengajukan Malaysia SDG Summit 2019 pada 6 hingga 7 November 2019 di KLCC. Dan kita juga sebagaimana disebut oleh Prof. Datuk Danisen tadi, mengemukakan laporan kemajuan pelaksanaan SDG
dengan membentangkan Volunteer National Review VNR kepada PBB. Dan itu adalah pada tahun 2019 dan kita bercadang juga untuk membentangkan sekali lagi VNR ini pada tahun 2021 dalam bulan Julai nanti. Dan yang paling penting adalah EPU menyediakan pembiayaan bagi melaksanakan aktiviti dan program bagi merealisasikan SDG menerusi bajet pembangunan di bawah rancangan Malaysia ke-11. Untuk makluman semua, sehingga kini kita telah pun di bawah rancangan Malaysia ke-11 ni menyediakan peruntukan pembangunan ataupun DE berjumlah 247 bilion. Dan bila kita buat penjajaran sebenarnya, tonggak-tonggak yang kita letakkan di bawah rancangan Malaysia ke-11 sebenarnya adalah untuk mencapai ke semua 17 matlamat SDG yang kita sedia maklum. Jadi 247 bilion ini adalah kita EPU berpandangan bahawa adalah untuk pelaksanaan SDG. Dan saya ingin kongsikan dari segi bagaimana supaya pendengar boleh lebih memahami bagaimana penjajaran kita dibuat dan apakah kesannya berdasarkan figure-figure yang telah dikemukakan oleh dosen pada pagi ini. Sebagai contoh, di bawah rancangan Malaysia ke-11 kita mempunyai 7 tonggak dalam pelaksanaan SDG, iaitu memperkukuh inklusiviti, kesejahteraan rakyat, pembangunan modal insan, pertumbuhan hijau, membangunkan lagi infrastruktur, meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi dan juga mentransformasi perkhidmatan awam. Saya ambil contoh tonggak yang pertama, penjajaran yang telah kita laksanakan untuk memperkukuh inklusiviti. Kita letakkan 7 matlamat SDG di bawah tonggak satu ini. Tonggak satu ini SDG 1, 2, 5, 6, 7, 10 dan 11. Berdasarkan penjajaran ini, hasil yang kita dapat ialah berdasarkan laporan terkini daripada dosen, melihat kepada insiden kemiskinan mutlak telah berkurang daripada 7.6% pada tahun 2016 kepada 5.6% pada tahun 2019. Begitu juga dengan insiden kemiskinan pelbagai dimensi ataupun multidimensional poverty, kita melihat penurunan indeks daripada 0.015 pada tahun 2016 kepada 0.011 pada tahun 2019. Dan SDG 5, kesamaan gender, kita melihat peratus wanita dalam pengurusan tertinggi bagi sektor awam meningkat daripada 3.1 kepada 37.3 dalam tempoh yang sama. Jadi ini bagaimana kita melihat dari perspektif perancangan, dari perspektif penyediaan peruntukan, sehinggalah kepada bagaimana kita melihat kejayaannya melalui indikator-indikator yang dilaksanakan oleh dosen. Dan kita juga menyediakan mudah cara kerjasama antara bangsa dengan beberapa agensi. Antaranya adalah kita melaksanakan beberapa kajian di peringkat EPU bekerjasama dengan agensi-agensi di bawah United Nations, UNDP dan sebagainya untuk melihat secara lebih terperinci apakah tindakan-tindakan lagi yang kita perlu ambil untuk diletakkan di dalam perancangan ekonomi kita nanti. Dan di bahagian kedua, sebagaimana Prof Datuk soalkan tadi, apakah yang telah kita dapat lihat dari segi peranan dan tindakan dalam menyediakan target-target ini. Pemantauan indikator SDG dilaksanakan melalui sistem yang kita kenali sebagai National SDG Progress Monitoring System yang telah pun dilancarkan pada 15 Mac 2019. Dan inisiatif ini adalah usaha bersama EPU, PBB dan juga dosen sebagai focal point indikator SDG. Dan yang keduanya adalah untuk melihat dari segi sasaran SDG negara diselaras ataupun dijajarkan dalam
pembangunan kita seterusnya di bawah rancangan Malaysia ke-12. Pada masa ini, untuk makluman semua, EPU sedang dalam peringkat akhir untuk kita menyediakan rancangan Malaysia ke-12 dan semestinya inisiatif-inisiatif dan strategi-strategi baru ini telah pun kita jajarkan dengan 17 matlamat SDG sebagaimana kita laksanakan untuk rancangan Malaysia ke-11 yang lalu. Dan kita juga telah menjajarkannya dengan dasar baru kerajaan iaitu Wawasan Kemakmuran Bersama WKB 2030. Jadi ada dua lapisan mapping yang sedang dilaksanakan oleh EPU pada masa ini untuk kita memastikan bahawa segala matlamat-matlamat yang diletakkan dapat kita pastikan akan ada pencapaiannya kelak bila DOSEM membuat kutipan data kelak. Dan semestinya ini memerlukan penglibatan daripada pelbagai pihak, bukan hanya di pihak kerajaan tetapi juga di pihak swasta, pihak academician yang kita telah pun dengar tadi, penglibatan universiti dan juga penglibatan di peringkat localizing SDG. Yang berbahagia Profesor Datuk Dennison tadi telah berkongsi dengan kita inisiatif yang dilaksanakan di peringkat kawasan-kawasan parlimen, dan kita di bawah rancangan Malaysia ke-12 nanti kita akan meneruskan lagi usaha ini untuk memperluaskan lagi supaya kita pastikan dia bukan hanya di peringkat federal ataupun di peringkat kementerian sahaja. Konsep ini perlu dipahami oleh semua pihak di peringkat akar umbi sana supaya kita dapat pastikan ia akan berjaya dilaksanakan. Dan saya juga ingin kongsikan juga pada sesi ini beberapa isu dan cabaran yang kita hadapi untuk melaksanakan kesemua 17 agenda ini sebagaimana digariskan. Isu yang pertama ialah kemerosotan ekonomi global yang disebabkan oleh pandemik COVID terutamanya, yang memberi kesan negatif kepada pertumbuhan ekonomi domestik. Ini akan memberi cabaran kepada kerajaan untuk memastikan kita dapat mempercepatkan pelaksanaan SDG. Dan yang keduanya adalah norma baru yang timbul akibat pandemik ini yang memerlukan perubahan dari segi cara kita berinteraksi, perniagaan beroperasi dan juga penggunaan teknologi digital. Ini akan memberi cabaran terutamanya bila kita ada digital divide, isu digital divide. Dan yang ketiganya adalah isu pembangunan ekonomi yang tidak mampan yang disebabkan oleh degradasi alam sekitar. Kita akan terus mempercepatkan strategi-strategi dan inisiatif untuk kita meneruskan green growth. Kita juga akan disebutkan juga tadi dalam perbincangan berhubung dengan blue economy, circular economy dan sebagainya. Dan kesedaran awam mengenai SDG kita sedia maklum masih lagi rendah dan kita amat mengalu-alukan penglibatan CSO untuk membantu kerajaan dalam perkara ini. Jadi itu saja Datuk kita boleh kongsi. Saya rasa daripada EPU mengambil masa 10 minit ini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Alright, good. Right on the dot. Terima kasih